sebab. Ini adalah objektif. Jadi dalam abstrak kena ada tajuk, kena ada isu yang diketengahkan, kena ada objektif. Objektif mesti ada dua. Ya? Dari dulu sampai sekarang, objektif kena ada dua. Kalau satu saja, nanti awak tak dapat markah penuh untuk KK. KK bantu banyak kepada pelajar semester 2 untuk meningkatkan grade. Sebab kita tahu semester 2 ni ada graf. Graf ni ramai yang tak boleh buat. Ya? Kadang-kadang rasa buat betul tapi sebenarnya salah. Ya? That's why madam tak bagi awak check buku-buku ataupun semak secara personal buku-buku rujukan, sebab buku rujukan tu nanti ada kesilapan. Ya, ada kesilapan awak pun ikut silap sekali. Ya, jadi buku-buku yang digunakan tu kena mendapat nasihat daripada guru dulu, ya, guru akademik yang mengajar awak. Okey. Langkah-langkah ni, langkah-langkah yang diterapkan oleh pengawas Badan Pengawas Sekolah ni untuk meningkatkan kecemerlangan sahsiah pengawas dalam kalangan pelajar tingkatan 5 di SMK Tok Paling Megarang. Sampai sini, ini adalah objektifnya. Tadi Madam dah beritahu kan ada dua objektif. Okey. Apa lagi yang kena ada dalam ini adalah kaedah kajian. Kaedah. Okey. Apa kaedah yang digunakan? Okey. Pertama, dia guna kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ni banyak kerja ya, you all. Kena buat soal selidik, kena dapatkan responden, ya. Kena buat temu bual, kena buat kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan ni maybe awak boleh buat di rumah lah. Masa senggang awak boleh buat kat rumah, cari maklumat menggunakan internet, boleh pergi perpustakaan dan sebagainya kan. Tapi kalau kaedah temu bual dan kaedah soal selidik ni, awak kena ada panduan daripada guru yang mengajar. Sebab awak tak biasa buat benda ni. Ya? Ini perkara yang awak tak pernah buat. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tak pernah buat. Jadi ini adalah perkara baru. Jadi awak kena rapat dengan guru. Kena tanya guru sentiasa. Dan nak rapat dengan guru pun, tengok-tengoklah masa bila nak mesej tu semua kan. Contohnya, kalau saya tengah busy, contohnya pagi tadi saya kat hospital, saya tak jawab. Siapa-siapa mesej saya takkan jawab. Ya, tengok masa. Okey? Baik, kaedah kajian yang pertama, okey, ini tak perlulah. Ini nanti bila kita belajar, madam akan elaborate ya, apa dia kaedah kajian. Tapi yang dalam penting ni mungkin adalah kaedah kajian. Okey, kemudian diterangkan sikit apa kaedah yang digunakan, itu masuk dalam kaedah kajian juga, dan seterusnya dapatan kajian. Okey, ini yang penting sekali. Ada juga orang ataupun pengkaji yang dia buat abstrak tak masuk pendapatan kajian, jadi dia hilang 1 markah atau 1,5 markah. Untuk abstrak ni markah dia 2, ya. Jadi kalau tak ada abstrak ni, tak buat abstrak ni, hilang markah, ya. Kena ada dapatan kajian dalam abstrak. Okey, dapatan kajian yang ditulis di sini adalah secara general sahaja, ya, iaitu satu rumusan daripada kajian yang telah dilakukan. Okey, contoh ya yang pelajar ni buat. Dapatan kajian yang diperoleh mendapati bahawa terdapat majoriti responden bersetuju bahawa sebab utama yang menyebabkan ciri kepimpinan dalam kalangan pengawas yang dilantik lebih tinggi berbanding pelajar biasa adalah sebab pengawas dikendaki datang awal untuk menjalankan tugas harian dengan minimal sebanyak 4.8. Okey, maksud 48 ni, ini adalah statistik yang nanti saya ajar macam mana nak kira. Ini kita panggil min ataupun kekerapan daripada soal selidik. Okey. Majoriti pelajar sangat setuju. Kau boleh bacalah bla-bla-bla semua ni. Ini semua adalah dapatan kajian. Okey. Dapatan kajian ni akan memaparkan manakah satu survey yang awak lakukan itu yang dominan. Yang dominan dibuktikan melalui ini. Ini adalah min. Min ini ada cara kira dia. Okey? Ada cara kira dia, ada format dia. Okey? Nak kira min.
ada juga kelas-kelas lain yang tak kira min. Okey, tapi kelas yang saya ajar macam mana kira min. Okey, macam nak kira min, sebab kalau awak dah kira min ataupun kekerapan ni, ia menunjukkan bukti. Bukti awak tu mantap. Senang kita orang pelajar-pelajar, remaja-remaja sekarang mantul lah. Bukti yang mantul. Yang tak boleh dipertikaikan lagi. Saya dah ada min menunjukkan bahawa memang betul saya punya hipotesis mengatakan bahawa memang kalau kita tengok pelajar-pelajar pengawas ni memang berdisiplin. Kenapa? Mempunyai semangat kepimpinan tinggi. Kenapa? Sebab mereka ni didedahkan dengan pembentukan sahsiah yang baik melalui ceramah, melalui latihan kepimpinan dan sebagainya. Ya. Ini Madam bercakap tentang dalam konteks tajuk yang tahun lepas, bukan tajuk tahun ni. Ya. Tajuk yang awak akan buat ni, saya akan perincikan nanti ya, dalam hari Khamis ataupun hari Jumaat macam tu. Ya. Okey, dan dalam abstrak juga kena ada kesimpulan. Jadi sebab tu saya pilih pelajar ni. Dia buat ikut apa yang saya nak. Ni kesimpulan. Kesimpulan ni adalah kesimpulan secara ringkas apa yang awak dapat dalam kajian. Contoh apa ini yang pelajar tulis. Kesimpulannya, ciri kepimpinan sangat penting dalam kepimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang dan diharapkan agar ciri kepimpinan dapat ditanam dalam minda setiap pelajar. Okey, pelajar ni, calon yang saya ambil ni dia Cina kan. Sebab tu kita tengok ayat-ayat dia tu ada yang tak berapa betul lah dari segi ejaan, frasa, nama dia ya. Dia tetap ada tolak penolakan markah dekat situ tapi taklah banyak kan. Sebab dia ni salah seorang pelajar yang saya bagi tak silap saya dalam 53 ke macam tu. 53, 54 per 55 macam tu. So kita tengok balik antara perkara-perkara yang kena ada dalam abstrak, tajuk, okey, isu. Okey, isu ni adalah persoalan yang awak nak kaji dalam tajuk awak tu. Ya? Ada objektif kena ada 2, kena ada kaedah ada 3, kaedah soal selidik, okey, kemudian kaedah temu bual dan kaedah kepustakawan. 3 kaedah sini. Uraian tentang kaedah yang gunakan, kemudian dapatan kajian, secara ringkas dapatan kajian. Okey, dapatan kajian ni disokong dengan min atau kekerapan dan akhir sekali ialah kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi lengkaplah bahagian abstrak ni. Okey, saya buka untuk soalan sebelum saya proceed kepada bahagian lain. Ada soalan? Ada nak tanya? Ada 16 orang ni yang hadir petang ni ya. Ada nak tanya? Semua tidur ke? Ada nak tanya? Tak ada, Madam. Tak ada. Oh, tak ada maknanya apa? Faham sangat ke? Faham sikit ke? Tak faham langsung? Tapi dah dapat gambaran sedikit apa yang nak dibuat. Ada tak? Madam, Ya. habis je soal selidik dengan temu bual tu. Soal selidik adalah survey. Kumpulan-kumpulan soalan yang awak dah bina terlebih dahulu dan kita akan minta respons daripada responden. Respon dulu-dulu kita buat secara manual, tapi sejak PKP iaitu kita buat secara Google Form. So kita akan dapat responses daripada responden dan kita akan proses analisis respon tu untuk mendapatkan data. Okey? Temu bual ni adalah kita kena temu bual responden. Ada contoh temu bual dia. Okey, ada format dia. Nanti madam akan pergi one by one. Awak akan buat one by one, step by step. Okey? Ada soalan lain?
Ni tak ramai yang hadir, 18 orang je ya. Siapa yang tak hadir tu rugilah. Sebab dia tak dengar. Bila dia baca sendiri memang susah nak faham. Okey, Madam akan teruskan lagi. Okey. Sebab kita akan buat sampai pukul 4.40 je ni. Jadi sekarang dah 4 suku dah. 4-5 minit. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah isi kandungan. Isi kandungan ni akan kemudian. Bila dah siap semua sekali sampai peringkat bibliografi, baru abang akan susun isi kandungan dia macam ni. Isi kandungan ni kita panggil indeks lah. Indeks. Contohnya pemeriksa, dia nak tengok metodologi kajian, dia akan buka muka surat 6 hingga muka surat 10. Itu tentang metodologi kajian. Jadi macam kita buka buku lah, kan ada isi kandungan kan. Ini semua isi kandungan. Okey. Okey. Lepas tu, okey, ini penghargaan. Penghargaan ni pun kita akan buat kemudian. Okey. Rakaman ucapan penghargaan. Terima kasih kepada siapa-siapalah. Ya. Mestilah juga ada terima kasih kat saya. Kalau nak ucap terima kasih lah. Tak nak pun tak apa. No hal pun. Ya. Tapi biasa belajar ucap terima kasih kepada guru yang mengajar lah. Sebab membimbing kan. Yang lain-lain tu pulanglah awak nak ucap pada siapa, ibu bapa ke, ucap pada pengetua ke kan. Ataupun pada responden yang ditemu bual ke. Okey, seterusnya. Okey, masuk bahagian pengenalan. Okey, bahagian pengenalan. Apa yang kena ada dalam bahagian pengenalan? Okey, kalau kita tengok pelajar ni dia buat 2.5 muka surat. Okey, sebab apa? Madam dah beritahu bahagian pengenalan tak perlu buat panjang-panjang. Buat dalam 2 ke 2, paling panjang pun 3 muka surat. Ya, tak mau panjang-panjang. 2 hingga 3 muka surat saja. Tapi janganlah buat 1 muka surat saja. Itu malas namanya. Kan? Okey, apa yang bahagian pengenalan, kita letak tagging. Ini numbering ni kena betul. 1.0 bahagian pengenalan. Abstrak tadi, bahagian abstrak tu, kita tak ada pengenalan lagi tau. Penghargaan, bahagian penghargaan semua ni belum ada numbering. Si kandungan tak ada numbering. Bahagian abstrak pun tak ada numbering. Ya? Ini tak ada lagi. Kita akan mula numbering bila kita buat pengenalan. Okey, bahagian pengenalan. Ni number ni pun penting juga ni. Kalau tak susun betul-betul, jadi nanti awak punya kerja kursus jadi bercelaru. Lintang pukang. Maka akan hilang nanti banyak. Okey. Apa yang ada bahagian pengenalan? Okey, awak tengok kat situ. Pelajar ni, contoh pelajar tahun lepas kan. Secara umumnya, pemimpin ialah seorang individu dalam sesuatu kumpulan. Okey, bla 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 dia cakap. Lepas tu, kepimpinan. Masuk kepimpinan ke sini ya. Masuk kepimpinan ialah proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Menurut Ja'far Muhammad, okey, ada rujukan. Menurut Ja'far Muhammad, seorang penulis penyunting karya, asas pengurusan perniagaan edisi kedua. Ada tak? Ada dia punya penerbitan. Menyatakan, okey, kepimpinan merupakan aktiviti mendorong, memujuk, mempengaruhi orang lain, berusaha ke arah pencapaian. Ini jangan salah. Satu objektif. Dalam konteks pengurusan sekolah atau pendidikan amnya, kepimpinan adalah berhubung rapat dengan keberkesanan sekolah. Okey, dekat sini apa yang awak nampak? Apa yang dia cakap tentang apa? Apa pelajar ni cakap dalam perenggan pertama ni? Dia beritahu pasal kepimpinan tu macam mana. Apa dia? Ni kita panggil apa? Istilah dia apa? Dia nak menceritakan apa namanya kepimpinan tu melalui apa yang dia rujuk daripada perkara yang dia dah belajar. Ya, ini adalah rujukan. Okey, ini kita panggil rujukan sumber. Rujukan apa yang digunakan? Rujukan kepustakawan. Rujukan kepustakawan. Dia rujuk internet, rujuk buku. Okey, sebab apa? Tajuk dia adalah tentang
kepimpinan pengawas. Jadi dia kena huraikan, okey, terms ataupun kita bahasa Melayu dia apa kita panggil Melayu terms dalam tajuk kita tu kan terma ataupun perkataan-perkataan dalam tajuk yang kita gunakan perlu di-clarify. Clarify maksudnya perlu dijelaskan. Dijelaskan macam mana? Melalui rujukan yang kita buat. Okay, dia dah bagi definisi ya. Ini kita panggil definisi. Nampak ni, definisi. Definisi diperolehi melalui rujukan sumber. Okey, ini semua yang dia terangkan perenggan kedua ni, sekolah dikenali tempat ni, semua tambahan sebagai tanda pengiktirafan pada pemimpin ni semua ni, ini adalah dia beri keterangan tentang isu. Isu tajuk dia kan. Okey, ini semua ni tentang isu. Ini pun tentang isu. Dalam isu pun dia ada masukkan rujukan, nampak? Penulis buku, pembentang tesis, dalam kolegium, dalam seminar, itu kita panggil rujukan kepustakawan. Ya? Okey. Banyak dia bentangkan tentang isu kat sini kan. Isu-isu semasa yang berlaku, yang berkaitan dengan tajuk yang dia pilih. Okey. Lepas tu, lepas habis isu, dia masuk kepada rasional kajian. Okey, dalam pengenalan kena ada rasional kajian. Okey. Okey, rasional kajian ini dilaksanakan adalah untuk menjelaskan bahawa pemimpin pelajar pada hari ini merupakan golongan yang bakal mewarisi kepimpinan pada masa hadapan. Sebagai bakal pemimpin, mereka seharusnya dilengkapkan dengan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan diri supaya menjadi pemimpin yang dihormati, disegani serta menjadi teladan kepada orang lain. Yang lain itu nanti awak boleh bacalah. Ya? Jadi apa yang kena dijelaskan di sini selepas awak bincangkan tentang apa tadi? Isu tentang pendefinisian istilah atau terms atau terma yang digunakan dalam tajuk. Okey, awak akan terus pergi kepada rasional kajian yang ni. Okey, rasional kajian ni dengan bahasa yang lebih mudah ialah kenapa pentingnya awak buat kerja khusus ni? Kenapa pentingnya awak pilih tajuk ni? Katalah awak pilih tajuk industri pemakanan kerepek, ya, di Kerepek House. Katalah macam tu kan, itu tajuk yang awak buat tahun ni kan. Awak pilih industri pemakanan kerepek kan, sebab tajuknya makanan kan, katalah macam tu kan. Jadi awak ceritalah dalam tu, rasional kajian saya pilih tajuk ni kerana kerepek menjadi makanan kegemaran ramai, bukan saja pada musim hari raya tapi menjadi pilihan penduduk bukan saja di daerah Selangor tapi di semua negeri. Okey, suka mengambil kerepek sebagai makanan sampingan, contohnya kan. Dan industri makanan ni memberi sumber makanan dan juga sumber pekerjaan kepada penduduk-penduduk kawasan sekitar. Itu adalah contoh bagaimana kita nak huraikan tentang rasional kajian. Ya? Itu sebabnya. Jadi bahasa mudah dia rasional kajian ni lah. Apa penting awak buat tajuk tu? Katalah awak pilih industri makanan apa nama tu? Apa yang buat apa ni? Lupa pula. Awak buat makan hari raya tu apa? Lontong tu letak apa? Tempe kan? Makan selalu tapi lupa. Tempe kan? Industri makanan tempe kepada penduduk Banting contohnya. Kalau Banting tu dah besar dah tu. Kalau boleh kecilkan lagi dia punya skop dia. Ataupun nak ambil industri makanan tempe dalam kalangan penduduk mana kampung Jenjarum contohnya. Dia tak boleh satu kawasan yang besar. Skop dia kita kena kecilkan skop dia. Ya. Sebab apa? Awak di peringkat sekolah lagi. Besok kalau nak masuk universiti, macam hari tu saya buat tesis master saya pilih satu daerah Banting.
So saya kena pergilah pada pejabat daerah ya. Itu banyak kerja, lagi banyak kerja. 6-7 bulan nak siapkan satu tesis kan. Macam awak ni hanya peringkat sekolah saja, peringkat daerah kecil saja, peringkat kampung saja. Okey? Okey, dalam pengenalan juga ada kesimpulan. Ni kesimpulan. Kesimpulan, kajian ini dijalankan dengan penuh keprihatinan. Kesimpulan ni adalah satu rumusan ringkas. Setiap apa yang awak buat mesti wajib ada kesimpulan. Ya, yang akan menerangkan sebenarnya atas tadi tu awak cerita tentang apa. Contohnya pelajar ni buat. Kesimpulannya, kajian dijalankan dengan penuh keperhatian terhadap kepimpinan pelajar dalam badan pengawas sekolah. Jika soal dijalankan, informan dapat memberi pendapat addisional, maklumat yang diterima oleh pengaji dapat memberangsangkan. Pengaji mengharapkan, tengok sini ada harapan dekat sini. Agar para pengawas dapat mengenali diri sendiri sebagai seorang pengawas dan mampu mewujudkan kumpulan pengawas yang bekerja dalam satu pasukan. Inilah dia kesimpulan. Kesimpulan memberi satu generalisasi. Atau bahasa orang putih dia panggil summarization. Kepada apa yang telah awak buat. Ya. Terhadap tajuk ini. Ini dan juga masukkan harapan. Ini harapan. Harapan awak, visi ataupun misi awak. Okey, sekarang saya dah habis tentang abstrak dan juga pengenalan. Okey, ada nak tanya soalan tentang pengenalan? Saya buka untuk soalan. Ada tanya tentang pengenalan? Ada. Tak apalah, Najwa dulu. Ya, silakan. Lagi dah pula. Silakan, sorang-sorang. Yelah, kejap. Saya nak tanya. Tadi kan rujukan ada 3 kan? Kalau kat itu rujukan sumber. Apa sebab suara saya tutup salah satu? Ini mesti pasang 2 ni. Tu yang suara saya jadi bergema. Dah lah suara saya tak sedap ni. Belum sedap lagi. Saya pakai 1 je, madam. Masa bergema? Okey, teruskan. Kan ada 3 tu kan, dekat bahagian pengenalan tu nak kena tulis 3-3 tu ke? Kan macam tadi kan ada rujukan ke pustakawan tu, nanti nak kena lain juga ke? Dua-dua tu nak kena explain juga? 3 suami ke 3 isteri? Yang 3 jenis rujukan tu. Okay. Nanti dekat bahagian pengenalan dia nak kena ada ketiga-tiga tu ke, ataupun kita boleh pilih kita nak buat rujukan mana satu? Rujukan 3-3 kena buat. Sebab awak punya kajian ni adalah kajian penyelidikan secara kuantitatif, deskriptif, kuantitatif. Kan pening kepala orang. Dia ada banyak jenis reka bentuk. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Tapi kita menggunakan survey ataupun soal jawab. Bukan soal jawab, apa tadi? Temu bual, kita gunakan soal selidik. Kan? Kita guna kajian kepustakawan, ia menjurus kepada penyelidikan kuantitatif, reka bentuk deskriptif. Maksudnya di sini kita describe, kita terangkan kajian kita secara statistik. Kita tak buat kualitatif tau. Saya tak ajar kualitatif. Tesis saya pun saya buat kuantitatif. Jadi saya tak nak lah, saya tak sarankan pelajar saya buat kualitatif. Kalau ada yang nak buat kualitatif, awak kena rujuk dengan cikgu awal. Cikgu awal master dia dalam kualitatif. Saya master saya buat dalam kuantitatif. Jadi saya tak nak ajarlah kualitatif. Nanti kan menyalah pula kan. Jadi kalau kualitatif ni banyak kerja. Tu je saya nak beritahu. Kenapa banyak kerja? Sebab awak akan buat rakaman perbualan yang banyak. Lepas tu rakaman perbualan tu awak akan rekodkan. Lepas tu rekodkan satu persatu. Dan dah rekodkan tu awak kena buat transkripsi temu bual. Dah banyak dah kerjanya tu. Buat transkripsi temu bual. Daripada situ awak akan cari rumusan. Cari generalisasi kepada tajuk awak. Jadi bila buat
kualitatif ni susah sikit. Jaranglah pelajar saya yang buat kualitatif. Saya rasa macam tak ada je lah kat sekolah tu buat kualitatif. Kita tumpukan kepada kuantitatif. Kuantitatif bermakna awak kena edarkan soal selidik, awak collect responses daripada responden, awak akan buat analisis. Analisis tu nanti saya ajarlah macam mana nak buat analisis responses tu, dan daripada situ awak akan dapat frekuensi dia dan awak akan dapat mean kekerapan. Okey, di samping tu balik semula soalan Rabiatul tadi, boleh tak guna 1? Jawapan dia kena guna 3. Tak boleh 1. Katalah awak nak buat temu buah saja, tak boleh. Awak kena ada soal selidik sekali. Awak kena ada kajian kepustakaan sekali. Kenapa? Sebab penyelidikan awak adalah penyelidikan secara kuantitatif, bukan kualitatif. Kalau penyelidikan secara kualitatif, awak boleh guna temu buah sahaja. Tak perlu buat survey. Tapi kerjanya rewel. Rewel tu orang Jawa cakap cerewet lah. Banyak sangat step-step dia kena buat. Awak kena gigih, kena sabar, buat interview kena banyak, kena tulis transkripsi kan. Kena fahamkan transkripsi tersebut satu-satu. Kalau tengah-tengah soal tu dia batuk, awak kena tulis lah. Batuk macam kan. Macam tu, tulis. Contohnya. Saya ada rakaman temu bual pelajar saya yang baik, yang bagus. Nanti saya akan bagi contoh. Ya? Okey, ada soalan lain? Tak ada? Rabiatul, adakah saya menjawab soalan awak? Terima kasih Madam. Ya, Madam menjawab soalan saya. Ya, okey, sama. Okey, kita sambung lagi sikit. Okey, selepas pengenalan, kita akan buat 2.0. 2.0 ni adalah lari pula dia. Teknik macam ni lah ni, suka lari-lari. Muka saya pun tak nampak kan. Tapi tak apalah, muka saya tengah sakit ni kan. Tak lawa kan. Dah lah habis sakit nanti mau lawa. Muka pun lemah lah memik. Okey, tengok 2.0 objektif kajian. Okey, objektif kajian tadi Madam beritahu kena ada berapa, Daniel? Daniel cuba jawab, tak dengar suara. Ke duduk depan komputer lepas tu tidur. Daniel? Objektif kajian wajib ada berapa, Daniel? Tengok tu. Bila tanya. Ada 3. Bila tanya. Apa? Ada 3. Ajaran menyesat lah tu. Madam tak ada cakap 3 pun. Buat apa tadi? Ke mana tadi? Objektif kajian 2 je. Yang 3 tu sumber rujukan. 2. Contoh pelajar ni buat apa? Terdapat 2 objektif dalam kajian ini iaitu 1. Okey, mengenal pasti. Ayat yang pertama ni mesti kata kerja. Ini adalah kata kerja, mengenal pasti. Kalau tak ada menggunakan kata kerja, tak betul objektif awak tu. Take note dia, awak nak kena buat dah ni tau. Minggu depan saya dah nak minta apa persoalan, tajuk, objektif kajian, ya. Kaedah kajian. Minggu depan saya dah nak minta sebab apa? Besok dengan hari Rabu, saya akan bincang dengan semua cikgu-cikgu pengajian am untuk perincian tajuk. Lepas tu, hari Khamis Jumaat saya akan terangkan perincian dia. Minggu depan saya dah nak minta dah semua ni. Ya? Okey, mengenal pasti ya. Lepas tu tengok, mengkaji. Mengkaji langkah-langkah. Ini juga adalah kata kerja. Mengkaji langkah-langkah yang diterapkan oleh pihak badan pengawas sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan sasiah pengawas dalam kalangan pelajar tingkatan 5 di SMK Tok Boleh Megarang. Ini tajuk yang tahun lepas lah. Tadi kalau dalam konteks awak lain nanti. Ini format dia sama. Format dia semua sama macam ni. So jangan lupa numbering 2.0 objektif kajian. Ini objektif kajian. Okey? Jelas? Lepas objektif kajian, kita akan pergi 3.0. Lokasi kajian. 3.0. Lokasi kajian, awak kena terangkan. Ni, tengok numbering sini ya. Numbering sini tengok. 3.0.
Okey. Untuk lokasi kajian ni, awak kena ada peta macam ni. Awak kena ambil ni daripada Google. Ya? Kalau telefon awak Huawei tak ada Google lah kot. Saya tak pastilah. Orang kata ada telefon yang dari China yang ban kan. Aplikasi Google tak boleh masuk tu. Huawei ke apa. Awak lagi tahu kan. Awak lagi hebatnya bangang-bangang IT ni kan. Jadi kena ambil. Katalah awak pelajar ni dia ambil dia tunjukkan Kuala Langat. So dia ambil peta Kuala Langat tunjuk kat mana Teluk Perlis Megarang. Sebab dia buat kawasan Teluk Perlis Megarang kan. Dia tunjuklah Teluk Perlis Megarang tu kat mana. Penting. Nah ada huraian dia lah kat sini. Kan? Okey. Kemudian ada tulis ni. Sumber dia dekat mana. Sumber kena ada. Apa dia ambil kat mana? google.com.my/maps. Ini peta daerah Kuala Langat ni. Okey. Lepas tu diterang sikit lah. Meliputi kawasan seluas mana, ya, berapa hektar, berapa ribu orang, ya, dan melebihi daripada 200,000 orang tu yang kita jadi majlis perbandaran Kuala Langat. Lepas tu diterangkan lagi apa, kaum, majoriti kaum di sini, kaum apa, 100 penduduk. Lepas tu diterangkan lagi tentang kat mana sekolah Teluk Perlis Megarang. Sebab dia buat di sini. Ini adalah lokasi tempat, lokasi kajian. Dia ambil daripada ruang yang kecil, besar sikit dan besar sikit. Daripada besar, kecil dan kecil lagi. Ini kawasan yang dia buat kajian di SMK Teluk Perlis Megarang. Okey. Dia ambil gambar sekolah sekali, peta. Dia tunjukkan kat sini mana. Gitu. Ambil kat Maps juga. Kat Google Maps semua ada. Dia letak rencana sekolah. Ya. Okey. Boleh sampai situ. Saya buka untuk soalan. Sebab saya tak nak awak nanti banyak soalan, tak tanya nanti tak faham. Okey, saya buka untuk soalan. Ada tanya? Madam, Yang lokasi tu kan, yang maksudnya macam yang HTTPS tu memang wajib letak kat kita punya KK ke apa? Wajib. Lokasi wajib. Wajib letak. Jadi di bawah 3.0 lokasi kajian. Kena ada peta. Kurang-kurangnya ada 2. Tengok dia buat 2. Ni. Ni peta kawasan Kuala Langat. Ini wajiblah awak ambil. Sebab apa? Awak buat dalam kawasan Kuala Langat kan? Lepas tu, awak akan tunjuk lokasi kawasan. Katalah dia ni buat kat sekolah kita, SMK TPG. Dia ambil lah tunjukkan TPG tu dekat mana. Dari Google. Tapi kalau awak ambil kampung, awak ambil katalah Taman Datuk Hormat kan. Awak duduk kat situ, awak nak buat industri makanan dekat situ. So awak tunjukkanlah dalam peta Google tu, Taman Datuk Hormat tu kat mana. Macam tu. So sebab tu kena ada 2 peta. 3 peta pun tak ada masalah. Okay. Lagi ada soalan lain? Awak take note tak? Ada take note tak? Take note. Okay, kita pergi satu lagi. Lepas tu kita stop lah. Satu lagi. Metodologi kajian. Metodologi kajian ni 4.0 ya. Ini 4.0. 4.0 metodologi kajian. Metodologi kajian ni maksudnya method. Bahasa mudah dia method. Bahasa orang kampung dia cara. Method, kaedah. Gitu. Okey, yang ini semua ini adalah reka bentuk kajian. Ini awak boleh salin je dekat sini pun boleh, tak masalah yang ni. Ini ayat dia sama pun, skematik je boleh. Kecuali ni salah ejaan ni. Kecuali kalau awak guna kaedah kualitatif kan. Sebab kalau awak guna kaedah kuantitatif, yang saya sarankan ni, awak boleh salin je yang ni. Kesempelan kajian ni sama je. Awak boleh salin juga. Minimum 30 orang. Jangan buat kurang dari 30 orang responden. Ya? Jangan buat kurang dari 30 orang. Kalau nak buat lebih tak apa. Tapi saya tak cadangkan lebih-lebih. Nanti awak nak proses nak proses survey nanti pening. Sebab masa kita terhad. Jadi minimum 30, maksimum awak buatlah sama 40 ke 50 orang sudah.
Tak perlu sampai beratus-ratus. Itu dah masuk peringkat tesis macam saya buat. Besok nak buat yang tu, tunggu peringkat universiti besok. Okey, ada soalan tentang populasi. Yang ni kita panggil populasi. Populasi. Populasi responden. Berapa minimum? Ijat ada tak dalam ni? Saya tak dengar suara Ijat. Ada? Adib ada? Hello, Ijat. Ya, Ada? ada. Alhamdulillah. Lama tak tengok Ijat ya. Rindulah pula. Okey. Saya rindu Ijat seorang, rindu semua. Bukan Ijat seorang, semua rindu. Tapi kan Ijat selalu angkat beg saya. Saya teringatlah. Okey. 30 orang kan. Responden minimum berapa? 30 orang. Maksimum berapa? 40 ke 50. Jangan buat lebih. Kenapa tak boleh lebih? Nanti tak cukup masa nak analisis data. Data banyak sangat kan? Okey, yang ini pun awak boleh salin je sebenarnya ni. Ni yang dia buat catat alih ni kan. Boleh salin je dari sini. Okey, instrumen kajian ni pun boleh salin je. Sama je. Cuma jangan salin sembrono. Nak goreng kacang, jangan goreng tak ada minyak. Goreng kena ada minyak sikit. Barulah kacangnya tak gosong kan. Ni SMK Teluk Paling Megarang Kuala Langat. Awak kena ubahlah. Ni lokasi dia buat. Lokasi awak buat kat mana. Tapi benda ni semua sama je. Awak kena buat apa? Soal selidik, temu bual, rujukan soal ini. Masukkan benda tu sama boleh salin. Ni soal selidik pun sama. Apa yang kena ada dalam soal selidik ni semua sama. Cuma ubah lokasi je. Ubah responden je. Okay. Numbering jangan lupa. 4.0 ni. 4.0 tadi adalah metodologi. 4.1 reka bentuk kajian. 4.2 persampalan kajian. Okay. 4.3 instrumen kajian. 4.3.1 soal selidik. Ini numbering ni. Numbering ni kena follow lah. Supaya tak salah. Kan? Okay, 4.3.1. Ini yang kita kata collecting data tadi tu. Collecting data ni melalui soal selidik. Soal selidik ni awak kena bangunkan survey. Bangunkan soal selidik menggunakan Google Form. Google Form ni pun nanti saya ajar. Tapi kalau awak rajin, awak buka YouTube saya, Rosna Idris. Kat situ saya ada ajar macam-macam. Rosna Idris. YouTube saya. Rasa saya ada ajar Google Form kat situ. Macam mana nak buat Google Form. Awak tengok Rosna Idris YouTube. Ada. Sebelum tengok tu, subscribe lah dulu. Tekan loceng, tombol subscribe. Faham tak? Gelap lah sikit. Tak gelap pun? Dah gelap, madam. Gelap pun. Okay. So, berarti waktu tu soal selidik ni kita kena bangunkan dulu. Awak nak bangunkan soal selidik ni, ya, macam kalau ikut pengalaman pelajar-pelajar yang lepas, banyak kali saya betulkan. Bukan kita boleh bangun-bangun macam kita bangun tidur, tak. Awak kena buat soalan, lepas tu saya kena check soalan ni boleh tak, sesuai tak, relevant tak, ya. Kadang-kadang sampai last minute dah habis dah tempoh buat soalan, tak siap-siap lagi. Ini yang masalahnya. Ini yang masalahnya. Cikgu yang mengajar ni, pengenam bahagian kerja khusus ni, kena cikgu yang ada pengalaman. Ya, kalau tak ada pengalaman susah nanti. Susah jugalah banyak benda. Dia very, yang kata, technical sikit nak buat kerja khusus ni. Numbering ni kena betul. Kan, tajuk kena betul kan. Nak buat soal selidik, lepas tu nak buat Google Form, lepas tu macam mana pula awak nak edarkan Google Form tu, nak bagaimana nak collect data, bagaimana pula nak analisis data, bagaimana nak huraikan data. Banyak kerjanya. Kan Madam dah beritahu. Dia khusus ni banyak kerja. That's why markah daripada sini pun banyak. Dia akan bantu pelajar semester 2 untuk meningkatkan grade. Sebab semester 2 ni susah. Ada graf, ada kewarganegaraan. Graf tu dah lah susah. Kan? Awak nampak macam senang. Tapi bila awak buat besok dalam masa 40 minit, 50 minit, tengok-tengok dah sejam.
dalam Dewan Perpesaan. Dah buat sampai sejam. Lepas tu tengok, betul ke pula graf aku buat ni kan? Sebab dia tak beritahu awak situ buat apa. Dia cuma bagi soalan, awak kena analisis. Dah salah. Lepas tu dah tinggal, tak buat esei. Wajib esei buat satu. Awak gunakan untuk buat graf sampai 1.5 jam. Garanti awak gagal. Dapat F ataupun dapat C tolak ataupun dapat D. Pengajian am kena repeat paper. Ini yang saya tak nak ni. Bukan saya tak nak. Kalau boleh saya tak nak lah sebabnya saya repeat kan. Tapi graf ni memang agak susah sikit. Tapi sebenarnya kalau awak menguasainya, menguasai graf ni mudah untuk dapat markah penuh 20/20. Lepas tu tambah lagi dengan kerja khusus awak dapat A kan. Saya bagi 52 ke 53 ke kan kerja khusus kan. 54/55 kan. InsyaAllah lah boleh dapat A. Kalau tak A pun A tolak, B pun dah cukup power dah tu. Ya. Okay. So, ini jadual ikut. Ini ikut je, follow je yang ni. Nanti saya akan hantar contoh kat awak. Saya akan hantar ke Telegram nanti. Tapi saya tak boleh bagi yang budak tahun lepas. Saya akan bagi budak yang tahun sebelumnya. Sebab yang tahun lepas ni kiranya masih baru lagi kan. Saya tak boleh dedakkan. Saya akan bagi nanti yang tahun 2020. Ataupun sebelum tu lagi. Nanti saya akan hantar yang komplit awak boleh baca. Okay. Ini sekarang likan yang saya pun tak apa sembuh lagi ni suara. Saya akan bagi nanti, awak akan baca kat situ, baca lagi secara apa orang kata scanning reading, scan, baca format dia, macam mana cara kerja dia kan. Tapi skala Likert dia semua ikut sini, sama je. Okay. Ni kaedah temu bual. Temu bual ni kita kena temu bual sekurang-kurangnya 3 orang. 3 orang kita panggil responden lah. 3 orang responden. Okey. Temu bual ni boleh buat secara manual. Boleh juga buat secara voice call. Tapi voice call, WhatsApp call ke boleh lah. Janji kena tapping lah. Kena tape, kena record ya. Sebab awak kena buat transkripsi selepas itu. Okey, ni temu bual. Ni kaedah perpustakaan. Okey, ini prosedur pengumpulan data. Bagaimana data itu dikumpul, dia ceritalah sini. Ini analisis data dan sebagainya. Ini semua benda yang berulang-ulang. Boleh je salin balik. Cuma ubah-ubah. Okey, 5.0 ni lah dia punya inti dia. Iaitu dapatan kajian. Dapatan kajian ni yang paling susah pelajar nak hurai. Ya? Sebab dia kena sesuaikan data survey, dia kena sesuaikan data daripada temu bual, dia kena sesuaikan data daripada soal selidik. Ya, soal selidik, temu bual dan kepustakawan. Semua kena sesuaikan baru boleh huraikan. Ini yang Madam bagi tahu. Ini secara ringkas je lah kan. Ni dia. Demografi responden ini melalui collecting data lah ni, data. Lepas tu kena hurai, jadikan dia dalam bentuk graf ya. Ni graf. Kena ada graf. Bar. Ni dia guna bar ni. Ini dia guna komputer. Bagaimana nak bina ni pun saya dah ajar ni dalam YouTube ada. Tengok. Saya ajar pelajar bagaimana untuk meng-create graf menggunakan Excel. Okey. Lepas tu ini semua kena hurai lah ni. Jantina, ada data, ada huraian. Lepas tu dalam dapatan kajian ni, dia kena jawab 2 objektif dia. Objektif yang pertama tadi kan kita tengok kan mengenal pasti. Objektif yang kedua tadi menguraikan langkah-langkah kan. Ni semua data-data dan yang inilah min. Min ni lah. Ada pelajar, ada kelas yang tak buat. Kalau awak tengok kelas lain, ada yang tak buat. Tapi kelas saya buat. Sebab saya kan suka buat lebih advance daripada orang lain. Gitu kan. Saya buat ajarlah. Ajarlah macam mana nak kira min. Dalam saya punya Excel semua ada. Macam mana nak kira min. Ada formula dia. Masukkanlah min tu dalam huraian. Tengok dia masukkan. Dia masukkan
Ada masukkan sini 4.2 menunjukkan majoriti responden setuju cenderung dengan pernyataan sikap berani yang sangat menghadapi cabaran serta risiko merupakan satu sebab ciri kepimpinan dalam kalangan pengawas yang nanti lebih tinggi berbanding pada biasa. Dia ada bagi juga dalam bentuk carta pie, ya. Ni semua nanti ni lambat lagi lah. Ni bahagian perbincangan ni yang sangat-sangat penting. Macam mana awak bincangkan data yang awak dapat. Ada sokongan daripada ni. Sokongan daripada ini temu bual. Okey, itu sebab kita kena buat temu bual, ya. Lepas tu ada sokongan dari temu bual, ada sokongan daripada kepustakawan. Okey. Lepas tu kena ada kesimpulan, setiap huraian perbincangan kena ada kesimpulan, kena ada data, okey. Sampailah habis. Semua yang awak dapat ni semua dia kena huraikan. Sampailah habis. Perbincangan setiap satu item kena ada satu perbincangan. Okey. Lepas tu last sekali habislah kira last sekali tu dia terus pergi ke ni. Ini adalah objektif kedua, bagi menjawab objektif kedua, ya. Sama, prosesnya sama diulang. Ada perbincangan, ada